السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam ini kita masih lagi diberikan keizinan dan taufik oleh Allah Ta'ala serta peluang untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib berjemaah, dan seterusnya kita diberikan kelapangan untuk dapat kita duduk di dalam pengajian ilmu pada malam ini, di samping peluang untuk kita beriktikaf, dan juga kita mendapatkan ganjaran pahala meraih menunggu di antara waktu solat. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung semula pengajian kitab kita, yakni pengajian kitab Riyadhus Salihin, sambungan kepada hadis masih lagi berkenaan dengan aturan minum dan sunnah bernafas di luar air dan sunnah memberikan lebihan air pada yang kanan terlebih dahulu. Jadi kita nak sambung hadis yang kedua daripada bab ini, ya. Wa an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi syarabin fashariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi asyakhun faqala lil ghulam ata'dhanu li an u'tiya haula faqala al ghulam la wallahi la awthara binasibi. Kena tambah kat situ ba, binasibi, tambah huruf ba kat situ, dia tertinggal huruf ba. La awthara binasibi minka ahadan fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Hadis ni diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Siapa Sahal bin Sa'ad ni, tuan-tuan? Gelarannya adalah Abu Al-Abbas. Beliau adalah merupakan sahabat Ansar daripada suku kabilah Bani Khadraj, ya, daripada suku kabilah Bani Khadraj, ya. Dan kata Sahal ibn Sa'ad, beliau mengatakan bahawasanya disebutkan bapa kepada Sahal bin Sa'ad ini, iaitu Sa'ad bin Malik, juga adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dan ayahandanya kedua-duanya adalah merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan tentang Sahal bin Sa'ad ini, antara ketokohan dan kelebihan beliau yang disebutkan adalah beliau termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sahabat yang terakhir yang meninggal di bumi Madinah. Baik, katanya
Rasulullah SAW telah pun diberi minum, maknanya dibawakan satu gelas kepada Nabi SAW, dan setelah baginda minum daripada air itu, baginda akan melihat di sebelah kanannya. Biasanya tuan-tuan, kalau Rasulullah SAW minum, Nabi tidak akan menghabiskan semua air yang diminum oleh baginda. Nabi tak akan habiskan semua. Bukan untuk membazir, jangan salah faham. Baginda tidak akan menghabiskan keseluruhan minuman baginda itu adalah kerana baginda hendak memberi minum lebihan minuman baginda itu kepada sahabat yang lain, dengan tujuan bagi sahabat yang lain mengambil barakah dan bertabarruk daripada sisa minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan pada hadis inilah kata para ulama bahawasanya wujudnya dalil dan hujjah yang mengatakan tubuh Nabi itu berkah. Jadi apa saja yang disentuh oleh baginda atau yang ada pada batang tubuh baginda itu ada padanya berkat. Dan kita kena tahu tuan-tuan, pemilik berkat ni siapa? Pemilik berkat ni Allah Ta'ala. Pemilik berkat ni Allah Ta'ala. Sebab tu Allah kata dalam Quran, Tabarakalladzi, maha berkatnya Tuhan, Nazzalal Furqan, ataupun biyadihil mulk, dan banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain. Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Allah ni berkat tu miliknya, dan Allah boleh berikan berkat kepada sesiapa yang Allah kehendaki, dan Allah boleh tidak memberikan berkat kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Kalau siapa yang dapat berkat daripada Allah, itu satu kemuliaan, karamah, satu keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka dan tidak pada selainnya. Antara yang empunya berkat yang Allah berikan adalah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Tetapi yang lebih banyak berkatnya di antara para nabi dan rasul itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana terdapat bermacam-macam riwayat yang para sahabat mengambil berkat daripada rambut Nabi. Seperti Ummu Salamah simpan beberapa helai rambut Nabi. Beberapa sahabat minum air daripada rambut yang dicelup daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada juga riwayat yang menyatakan para sahabat berebut. Bila Nabi ambil wuduk, Nabi buka, Nabi ambil wuduk ke atas, sahabat dekat bawah berebut menadah tangan, mengambil sisa wuduk Nabi itu untuk mereka manfaatkan. Sampai tahap begitu. Dan ada juga riwayat yang menyatakan mereka juga mengambil darah bekam yang telah dibekam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga riwayat yang dinukilkan begitu juga daripada air kencing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawasanya pada diri baginda itu adanya keberkatan, ya, ada padanya keberkatan. Bahkan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, ketua munafikin, dia pernah minta kepada Nabi, kalau dia mati dia minta Nabi ambil jubah Nabi dan pakaikan pada jasad dia. Nak kata kau orang munafik pun, walaupun masih hidup dia benci Nabi, dia pernah mencerca Nabi, dia pernah mengatakan bau keldai lebih wangi daripada bau Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia kata bau keldai Nabi ni sangat busuk sehingga kan sahabat mencela dia balik. Tapi bila dia nak mati, dia tahu yang dia perlukan sesuatu daripada Nabi SAW. Dan Nabi walaupun tahu Abdullah bin Ubay ni benci dia,
musuh dengannya, menikam di belakangnya, memburukkannya, tapi Nabi tetap bagi pakaiannya untuk dipakaikan pada tubuh jasad Abdullah bin Ubay bin Salul, dengan harapan supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Tapi Allah dah kata dalam Quran, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Allah kata kepada Nabi SAW, Allah tidak akan mengampunkan dosanya sama sekali kerana dia mati dalam kekufuran. Baik, antaranya juga dalam hadis ini menunjukkan sahabat mengambil berkat daripada sisa minuman Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Abu Ayyub Al-Ansari pernah mengambil berkat daripada sisa lebihan makan Nabi. Sebab tu masa Nabi hijrah, Nabi duduk di rumah Abu Ayyub beberapa malam. Ada riwayat kata sebulan Nabi duduk, ada riwayat kata beberapa hari. Bila Nabi makan, lebihan daripada itu Abu Ayyub akan ambil, dan dia akan ambil mana-mana kesan sisa makanan yang masih berbekas pada pinggan itu, lalu dia akan memakannya. Nah, ini menunjukkan, dan Nabi mengetahuinya dan Nabi tidak melarangnya. Nabi mengetahuinya dan baginda tidak melarangnya. Baik. Kemudian bila Nabi dah selesai minum, bila Nabi nak bagi lebihan itu, Nabi akan dahulukan yang kanan. Sedangkan di kanan Nabi ni ghulam, seorang budak. Cuma dalam hadis ni tak sebut budak tu siapa. Sebenarnya budak itu dalam mengikut syarahan para ulama, budak yang dimaksudkan duduk sebelah kanan Nabi itu adalah sepupu Nabi, iaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang duduk sebelah kanan Nabi itu adalah Abdullah bin Abbas. Yang sebelah kiri Nabi itu asyakh, orang tua. Orang tua ni maknanya orang yang dah berusia 60 tahun. Maknanya hadis ni ketika diriwayatkan, usia Nabi dah 60 lebih dan 60 tahun. Di sebelah kiri Nabi itu adanya orang-orang tua. Dalam syarahan hadis menyatakan di sebelah kiri Nabi itu adalah Abu Bakar. Sebelah kanan Nabi Abdullah bin Abbas, orang muda. Sebelah kiri Nabi itu adalah Abu Bakar. Nabi sebenarnya nak bagi sisa minuman air tu dekat Abu Bakar dulu. Tapi Abu Bakar duduk sebelah kiri. Nabi nak bagi ke Abu Bakar dulu. Sebab Nabi sayang Abu Bakar. Kerana Abu Bakar adalah insan yang paling disayangi oleh Nabi SAW. Sahabat Nabi, bapa mertua Nabi. Oh, memang banyaklah keakraban dengan Nabi SAW ni. Sebab tu Nabi nak bagi yang kiri dulu, yakni Abu Bakar. Tapi kelaziman Nabi SAW akan mendahulukan yang kanan. Sebelum Nabi nak bagi ke Abu Bakar, Nabi tanya dulu yang duduk di sebelah kanan Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas. Nabi minta izin, boleh tak aku berikan air lebihanku minum ini kepada Abu Bakar dulu? Tapi dalam hadis ni tak sebut, cuma ulama huraikan dalam riwayat yang lain yang sebelah kiri Nabi itu Abu Bakar. Abdullah bin Abbas kata apa? Nabi minta izin. Abdullah bin Abbas kata, tidak, demi Allah, saya tidak akan memberikan bahagian aku yang berhak aku dapat daripada bekas minum Nabi ini kepada orang lain. Rupanya tuan-tuan, hadis ni kata para ulama, setiap kali Nabi SAW minum air, sahabat ni berebut duduk sebelah kanan Nabi secara bergilir-gilir. Sebab semua pakat nak dapat lebihan kesan minuman Nabi yang barakah. Bila sampai giliran Abdullah bin Abbas, Nabi tengok Abu Bakar, Nabi nak bagi Abu Bakar dulu. Sebab Nabi sayang Abu Bakar. Tapi tengok tuan-tuan, akhlak Nabi. Walaupun Nabi sayang Abu Bakar, tapi sebab syariat mengajarkan adabnya, dahulukan yang kanan, bukan yang kiri. Bahkan dalam hadis sebelum ni yang kita dah belajar,
Kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-yamin. Nabi SAW itu sangat menyukai yang kanan. Kenapa Nabi ajar kita menyukai yang kanan? Supaya kita berharap di hari akhirat nanti pun kita bukan sekadar mencintai perbuatan yang baik dengan yang kanan, tapi Allah menjadikan kita juga termasuk di kalangan ahli kanan, yakni mereka yang menerima suratan amalan dengan tangan kanannya. Jadi akhirnya bila Nabi minta izin kepada Abdullah bin Abbas, Abbas tak izinkan, Nabi pun ambil cawannya dan Nabi letak pada Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas minum sampai habis, tidak ada sisa untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah tengoknya sampai hati budak ni, habis dia minum. Patut Nabi nak bagi, tapi dah duduk belah kiri, tak dapatlah giliran Abu Bakar pada hari itu, tak dapatlah dia lebihan sisa daripada minuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan kepada kita tuan-tuan, pengajaran dia apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlumba-lumba berbuat kebaikan, first come first serve. Abdullah bin Abbas dia dapat duduk belah kanan Nabi dulu, Abu Bakar terlewat, Abu Bakar kena duduk sebelah kiri. Maknanya sahabat ni kalau mereka nak buat baik, mereka tak kira yang tua ke, yang muda ke, yang alim ke, siapa lebih alim ke, siapa lebih berjasa ke, mereka tak kira. Mereka akan berlumba sekalipun mereka lebih muda, agar mereka mendahului kebaikan ke atas yang lain. Itu akhlak para sahabat. Mereka beramal dengan ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala berfirman, fastabiqu al-khairat, berlumba-lumbalah kamu kepada perkara kebaikan. Walaupun kalau ikut umur, patut Abdullah bin Abbas kena utamakan yang lebih tua. Kalau ikutkan, patutnya Abdullah bin Abbas kena hormat Abu Bakar yang lebih berjasa. Tapi di dalam bab kebaikan, mereka akan mendahului sesiapa pun, asalkan mereka nak dapat kebaikan itu, apatah lagi keberkatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang nak duduk sebelah kanan Nabi ni tuan-tuan, kena orang datang sebelum Nabi ada. Bukan datang Nabi dah ada dah, memang tempat belah kanan ni tak akan dapat lah. Hari itu barangkali Abu Bakar terlewat, yang mendahului Abu Bakar adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Di sini menunjukkan pada kita sahabat ini, mereka bersegera dan berlumba-lumba dan saling bersaing mendahului antara satu sama lain, siapakah yang lebih terkehadapan dalam berbuat kebaikan. Yang kedua tuan-tuan dirahmati oleh Allah, pengajaran daripada ayat ini juga menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh mengutamakan orang-orang yang lain disebabkan kerana kasih kita kepadanya, jika ia boleh mengambil hak orang lain. Ini juga pengajaran yang penting. Tuan-tuan kena faham, Nabi SAW sayang Abu Bakar. Nabi nak ambil cawan ni bagi ke Abu Bakar dulu. Sebab apa? Nabi kenal Abu Bakar siapa. Tapi sebab oleh kerana perbuatan itu berlanggar, bukan langgar hukum haram halal ke pun, tak, langgar adab, melanggari adab. Adab ni kalau kita tak buat, adab ni dia ada banyak hukum dia. Ada adab yang wajib dibuat, ada adab yang harus, ada adab yang sunat. Tapi dia menyalahi adab, maka Nabi SAW tidak akan menyalahi adab syariat. Sebab tu Nabi minta izin kepada Abdullah bin Abbas. Sebab tu hak dia, hak dia duduk sebelah kanan, dia dapat minum dulu. Jadi Nabi takkan ambil air itu bagi dekat orang lain, melainkan Nabi minta izin. Kalau dia izinkan haknya, baru Nabi akan beri Abu Bakar minum. Kalau dia tak izin, dia tidak akan
baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengambil hak orang lain untuk diberikan pada orang lain. Yang ni satu benda yang tuan-tuan kita kena jaga. Walaupun kadang-kadang orang yang kita tak kenal tu barangkali dia tak adalah apa-apa hubungan dengan kita, tapi jika dia lebih berhak, kita tak boleh dahulukan orang yang tidak berhak ke atas orang yang berhak, kerana ini adalah akhlak Islam. Ini tak boleh. Contoh, orang duk beratur nak ambil makanan, datang satu orang, kita kenal dia, kita bagi dia dulu. Kawan ni beratur lama lah, kita tak bagi kepada dia. Boleh kita nak bagi kat dia, bukan tak boleh, tapi minta izin. Boleh tak saya bagi kat dia dulu? Sepatutnya awak dapat ni, saya bagi kat dia dulu, nanti lagi saya bagi kat awak. Boleh? Dia boleh, kita bagi kat dia. Itu yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi nak memberi minum pada Abu Bakar, Nabi tak langsung ambil air bagi. Kalau Nabi buat pun, Abdullah bin Abbas dia bukan boleh marah pun, tapi nak menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah, baginda minta izin dulu daripada Abdullah bin Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas kata okey, hak dia itu diserahkan pada orang lain untuk mendahuluinya, maka Nabi akan memberikannya. Ini menunjukkan dalam hal ini tuan-tuan, pentingnya kita untuk menjaga nilai adab dan akhlak berkenaan dengan apa yang berkait, supaya tidak sampai kepada mengambil hak orang lain untuk didahulukan kepada orang lain, seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir pengajarannya adalah keutamaan untuk kita mendahulukan yang kanan atas selainnya. Kerana apa? Kerana salah satu tujuannya dia sebutkan tadi, iaitu untuk kita berharap kita termasuk daripada golongan ashabul yamin. Kerana di hari akhirat nanti tuan-tuan, dalam satu riwayat sebut, masa Nabi duduk di Telaga Kauthar, yang berada di sebelah kanan Nabi adalah Abu Bakar, yang berada di sebelah kiri Nabi adalah Umar. Lepas baginda ambil air daripada Telaga Kauthar, baginda akan beri kepada Abu Bakar minum dulu, kemudian baginda akan berikan kepada Umar minum yang keduanya. Setelah daripada itu, barulah diberi minum kepada para sahabat-sahabat yang lain. Tapi mereka berdua tu mesti minum dulu, kerana mereka adalah insan yang paling hampir dengan Nabi SAW, hidup mereka, sehingga Allah memilih saat mereka meninggal dunia pun jasad mereka masih lagi berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya. Makruh minum dari mulut qirbah dan sebagainya. Makruh. Mulut qirbah ni bekas minuman. Bekas minuman yang dibuat daripada kulit. Ya, itu namanya qirbah. Sekarang ni tak adalah qirbah. Sekarang ni qirbah kita macam ni lah. Ni dipanggil qirbah. Makruh. Buka ni, minum. Makruh. Cara dia macam mana? Tuang, tu minum. Tetapi kena faham, Ustaz, dah biasa dah minum macam tu. Kena dengar dulu sampai habis. Ada sebab makruhnya. Tetapi jika sebab makruh itu tiada, hilang, maka hilanglah hukum makruh tu. Kerana Nabi larang tu ada sebab tu dia jadi makruh. Tapi bila larangan itu tidak wujud, maka perbuatan makruh itu tidak ada. Kerana ulama mengatakan hukum itu mengikut illat sebabnya. Bila tidak ada sebabnya, tidak ada larangannya. Okey, kita tengok dulu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
an ikhtinafil asqiyah, yakni an tuksara afwahuha wa yushraba minha. Baik, daripada hadis muttafaq alaih daripada Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, atau namanya sebenar adalah Malik bin Sinan radhiyallahu an. Kita dah pernah cerita berkenaan dengan beliau sebelum ini. Beliau menyatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk ikhtinas al-asqiyah. Baginda melarang untuk, dulu bekas mulut tu dia sempit, Nabi larang luaskan dia, maknanya potong dia, luaskan dia, lalu memudahkan manusia untuk terus minum daripada hujung mulut, hujung mulut tempat bekas pembuka itu tadi. Nabi larang sebab dulu tempat buka dia kecil, jadi kalau nak minum supaya air itu keluar banyak, mereka kena koyakkan sedikit supaya dia jadi lebih luas, senang untuk minum air langsung daripada bekas itu tadi, dan airnya keluar akan lebih banyak. Maka Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Dalam hadis yang lain juga, Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, naha Rasulullah SAW ayyushraba man, bukan min ya, man fis siqaq awil qirbah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan Rasulullah SAW telah melarang minum sesiapa saja daripada siqaq. Siqaq ni macam tuan-tuan ambil teko tu ke, jak tu terus bantai macam ni, gang tu. Nabi larang. Qirbah kecil sikit, bekas yang simpan air daripada kulit kecil sikit, terus minum langsung daripada mulut bekas air itu, ya. Nabi SAW melarang akan hal itu. Baik, kemudian kita tengok, kita habiskan dulu hadis ni, kemudian kita bahaskan. Wa an Ummi Thabit Kabsyah binti Thabit ukhti Hassan ibn Thabit, daripada Ummu Thabit, atau nama sebenarnya Kabsyah binti Thabit. Kabsyah binti Thabit ni adalah merupakan kakak kepada Hassan ibn Thabit. Hassan ibn Thabit, kalau kita baca berkenaan kisah beliau, beliau adalah merupakan tukang syair, ahli syair di kalangan umat Islam daripada kalangan sahabat. Hassan bin Thabit ni dia ada sejarah di masa Islam, tuan-tuan. Dia ni seorang tukang syair yang handal. Dia pandai berpuisi, pandai bermadah, hebat, ahli bahasa. Sehingga kan syair-syair ucapan dia itu dipanggil mu'allaqat. Apa makna mu'allaqat? Syair-syairnya, bait-bait itu diukir di kiswah-kiswah Kaabah. Sekarang ni kalau kita tengok di kiswah Kaabah tu ditulis ayat Quran. Zaman orang musyrikin dulu dia bukan tulis ayat Quran, dia tak percaya Quran pun. Dia tulis syair-syair, dijahitkan di kiswah kain Kaabah tu, ditekap. Setiap kali orang datang, orang akan baca. Setiap kali orang datang, orang akan baca. Ditampal di kiswah Kaabah tu, penuh di kawasan kiswah tu. Jadi setiap kali orang datang, orang akan baca daripadanya. Nak kata pujanya syair itu. Sebab orang Arab ni dia umpamakan syair ni macam sihir ataupun macam jampi serapah. Kalau dia dengar orang tu bermadah, berpuisi, berpantun, bersyair, dia rasa macam dia kena pukau. Lirik tu dapat memukau mereka sebab gaya bahasanya yang amat indah. Jadi Hassan bin Thabit ni di antara salah seorang daripada tukang syair orang musyrikin yang hebat. Selain daripada ada seorang lagi yang merupakan tukang syair orang-orang musyrikin juga. Orang musyrikin bila Hassan menang
syair di kalangan pemuka ahli syair di Mekah. Orang musyrikin ni panggil Hasan, dia upah Hasan. Dia kata, Hasan, kami nak upah kamu dengan sejumlah wang yang begitu besar dan beberapa ekor ternakan kami, dengan syarat kamu kena buat satu syair, kamu hina Nabi SAW. Kalau kamu punya syair menghina Nabi itu hinaan yang paling baik, sampai setiap kali orang baca syairmu, orang rasa nak hina Muhammad, bahkan akan digantung syair kamu itu di tiang-tiang Masjidil Haram dan di kain-kain Kaabah. Setiap kali orang baca syair itu, orang akan mencerca Nabi SAW, kami akan bagi upah yang lebih besar. Hasan kata, aku setuju. Dia tak masuk Islam ni waktu tu. Duit punya pasal setuju. Dia pun kata, tapi sebelum nak kutuk Muhammad ni, dia kata, bagilah aku jumpa Muhammad ni dulu. Aku nak tengok rupa paras dia, aku nak tengok fizikal dia, macam mana wajah dia, muka dia, tangan dia. Aku akan cuba cari kekurangan pada jasad dia, kemudian aku akan kutuk dia. Kata okey, boleh, masalah. Muhammad akan keluar pergi di hadapan Baitullah ni pada sekian-sekian waktu. Kau datanglah pada waktu itu, sebab orang musyrikin takkan datang menyembah Tuhannya pada waktu itu. Mereka, orang musyrikin ni, dia tak keluar waktu Zuhur. Sebab tu Allah suruh kita Zuhur pergi sembahyang. Pasal Zuhur ni panas. Orang Arab masa Zuhur tu, dia pakat balik rumah, tidur berehat, sampailah petang dia keluar balik. Jadi yang keluar masa ketika itu pergi Baitullah ni Nabi Muhammad SAW saja, yang pergi ke Kaabah untuk beribadat di sana. Jadi dia kata, kau tunggu Muhammad keluar waktu itu. Dia pun tunggu lah. Dia kata, tak sabar nak tengok ni, nak karang ni, karang syair elok-elok, supaya dapat menang ni, dapat imbalan yang lebih besar, upah yang lebih besar. Subhanallah. Hasan kata, dia cerita macam mana dia masuk Islam. Di waktu terik yang panas, aku duk tunggu Muhammad, tiba-tiba datang seorang lelaki yang muncul di hadapanku, menuju ke arah bertentangan denganku untuk menuju ke Baitullah, sedangkan aku berada di hadapan pintu multazam. Dan aku melihat ketika Muhammad itu masuk, aku cuba untuk mencari kelemahan pada jasadnya, aku tidak mendapatinya. Bahkan aku melihat cahayanya telah pun menenggelamkan cahaya terik panas pada ketika itu. Maknanya terik panas tu jadi tak panas. Dan bila cahaya tu kena wajah Nabi, menjadikan wajah Nabi lebih bercahaya. Matahari kena muka kita, gelap muka kita, bukan bercahaya lagi, ke bulan gelap. Bila Hasan tengok, dia kata, dia terus ucap perkataan syair. Dia kata, aku tidak pernah melihat. Adalah dia punya syair itu, saya tak hafal lah. Dia pun puji, sampailah dia pergi kepada Nabi SAW. Lalu dia kata, aku telah melihat satu benda daripada ciptaan Allah yang lebih indah daripada apa yang pernah diperlihatkan kepada aku. Akhirnya dia ingin menunjukkan keinginan dia untuk memeluk Islam. Terus dia masuk Islam, dia pulang balik upah yang telah didahulukan oleh orang musyrikin kepadanya. Dia pulang balik, dia kata, minta maaf lah, saya tak mahu benda ni. Sejak daripada hari itu, dia jadi pejuang dan pembela Nabi SAW untuk membuat syair-syair memuji Nabi SAW, qasidah, bait, dalam masa yang sama melawan balik syair-syair yang memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pembesar, daripada orang-orang Quraisy, wakil-wakil orang-orang Quraisy yang lain. Cuma masalah Hasan bin Sabit ni tuan-tuan, dia antara sahabat yang takut pergi perang. Dia bukan tak pergi perang, dia pergi, tapi dia agak takut nak ke hadapan. Jadi Nabi bagi tugas kat dia. Tugas dia, Nabi kata, kalau kamu tak boleh duduk depan sebab kamu tak berani, dia kurang berani.
Dia bukan ponting tak pergi jihad, dia pergi, tapi dia duduk belakang. Nabi bagi tugas pada dia, kau buatlah baik-baik syair untuk menyemarak kata-kata. Dia pandai berpidato, ucaplah kata-kata yang membakar semangat orang Islam supaya mereka ni menjadi lebih berani, dan supaya mereka lebih jadi bersemangat untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dia pun buatlah. Maknanya Nabi tidaklah kata hang ni takut pergi perang je, macam mana ni. Nabi tak hina dia. Sebab Nabi tahu setiap para sahabat mereka memiliki kelebihan dan juga kekurangan yang masing-masing. Jadi Nabi letakkan kelebihan di tempatnya tanpa Nabi mengaibkan kekurangan yang ada padanya. Baik. Okey, apa kata dia? Dia kata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman fakumtu ila fiha faqata'tuhu. Kata Ummu Thabit, kakak pada Hassan tadi, Rasulullah SAW pernah masuk ke rumahku katanya, lalu ia minum dari kirbah itu sambil berdiri, maka saya patahkan mulut kirbah itu kerana nak ambil berkat daripada tempat yang diminum oleh Nabi SAW. Dan dipecah mulut kirbah itu untuk mengambil barakah. Bekas mulut Rasulullah SAW kerana adanya dua hadis yang seolah-olah berlawanan, maka kedua itu hanya mengajarkan cara yang lebih utama. Ini tambahan daripada pihak penulis lah. Dalam hadis tu mengatakan Hasan tengok, dia potong tempat bekas minum tu dan disimpan untuk dia jadikan sebagai tempat berkat dia ambil daripada bekas tempat minuman Nabi SAW. Okey, sekarang ni kita balik. Kalau kita tengok hadis ni, seolah-olahnya ada dua hadis yang berlawanan. Orang anti hadis, bila dia baca hadis, dia tengok kejap kata boleh, kejap kata tak boleh, dia kata nampak sangat sahabat menipu. Cerita tak betul, dia kata. Jadi kita tengok konklusinya, hadis ini bercanggah, jadi kita kena tolak. Tuan-tuan, kalau kita belajar usulul hadis, ulumul hadis, kaedah mengajar, kalau kita jumpa dua dalil yang berlawanan, bukan kita tolak. Sebelum kita nak tentukan, kaedah dia yang pertama adalah kita kena cuba untuk himpunkan maknanya supaya tak berlawanan dulu, bukan tolak dulu. Cuba kita panggil untuk jamakkan, himpunkan. Mungkin yang ni sesuai ketika ini, mungkin ini Nabi tak buat tu sebab sesuai pada ketika itu. Cuba untuk himpunkan dulu, harmonikan. Kalau tak boleh juga, tak tolak lagi. Tak tolak lagi. Ulama pergi step yang kedua. Kalau cuba harmoni pun tak boleh juga, duk gaduh juga, berlawanan juga, tak boleh nak harmonikan. Step yang kedua, ulama akan tengok mana hadis berlaku dulu, mana hadis berlaku kemudian. Kalau yang ni berlaku kemudian, yang ni berlaku dulu, maka yang kemudian akan menasahkan hukum yang sebelum. Dia pergi pada kaedah macam begitu sekali. Kalau tak tahu, tak dapat tahulah, mana dulu pun tak tahu, tak ada rekod, tak tahu yang ni masa bila, yang ni masa bila. Ketika itu barulah ulama pergi kepada kaedah step yang ketiga, iaitu melihat manakah dalil yang lebih kuat dan yang lebih diterima oleh majoriti para sahabat. Jadi barulah pergi kepada peringkat yang ketiga. Tapi kalau dalam konteks hadis yang kita bacakan ini, menunjukkan dia boleh diharmonikan. Yang pertama, kenapa Nabi larang minum daripada qirbah atau koyakkan dia dan minum langsung daripadanya, sedangkan Nabi sendiri buat. Hasan tengok Nabi sendiri minum daripada qirbah tu. Masa sahabat lain minum, Nabi larang, tapi Nabi sendiri pernah buat.
Jadi ulama bincang. Pertama ulama kata yang Nabi larang tu masa tu ketika musafir. Sahabat duk musafir, mereka bawa lah bekal air qirbah tadi tu. Sebahagian mereka bila langsung minum daripada situ, Nabi larang tu sebab Nabi tidak mau air itu dirosakkan oleh minumannya, kerana bercampur dengan air liurnya. Nanti kawan lain nak minum, kawan lain rasa tak berapa selera nak minum. Atau satu lagi, sebahagian ulama Syafi'i menggunakan dalil, bila air itu telah tersentuh di mulutnya secara langsung, ia menjadikan air itu musta'mal. Bila musta'mal, kita musafir nak pakai air, selain daripada air dipakai untuk minum, air juga dipakai untuk wuduk. Air juga dipakai untuk wuduk. Jadi nanti nak berwuduk dah tak ada air. Disebabkan kerana itu ada yang berpendapat larangan Nabi SAW itu adalah merujuk kepada kerana ketika dalam situasi musafir yang terhad bekalan air, dan bekalan air itu tidak mau dijadikan kegunaannya untuk minuman sahaja, tetapi juga digunakan untuk tujuan berwuduk. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan Nabi melarang tu sebab apa tuan-tuan? Disebabkan Nabi nak suruh kita tengok. Kalau kita minum langsung daripada sini, kita tak tahu apa yang terdapat di dalam bekas kirbah tadi tu. Kata kalau tuan-tuan ambil jak tu, wish, malam terlepas minum teh tarik, dia kata teringin nak minum teh tarik ni. Dia sempam pita air, dia tak buka lagi teko tu. Elok sejuk dia bawa keluar, terus minum macam ni, gedung. Kalau dia rasa macam ada benda lalu kat tekak, buka-buka, lah, rupanya dalam teko tu macam-macam binatang dah berenang. Lalat ada, semut ada, anak cicak pun ada. Contohlah. Jadi kalau dia minum langsung daripada situ, dia tidak mengetahui jika air itu telah dikotori dengan benda lain, lalu dia minum sesuatu benda yang boleh memburukkan kesihatan dia. Maka itu antara hikmah kenapa Nabi SAW melarang untuk kita minum langsung daripada bekas minuman tadi. Tapi kalau itu sebab larangannya, sekarang tuan-tuan tengok botol ini memang putih apa, kita pun tengok lalat apa pun tak ada, kita nak minum langsung tak jadi masalah. Kerana ada hadis yang lain, Nabi SAW minum secara langsung daripada qirbah itu. Kerana Nabi dah mengetahui pada bekas air tadi itu tidak ada apa-apa kotoran, dan bukan digunakan untuk berwuduk, bukan dalam situasi bermusafir dan keadaan bermukim. Maka sebab itu Nabi SAW minum secara langsung. Dan yang terakhir, ulama mengatakan Nabi buat dua itu memberikan maksud. Apa maksud dia? Tanawwu'. Tanawwu' ni pilihan. Nabi nak bagi maksud pilihan. Ada masa Nabi minum daripada qirbah sebab masa tu gelas tak ada. Gelas tak ada. Bekas nak tahan air tak ada. Habis takkan kita nak minum macam mana? Tekan picik kuat-kuat. Takkan nak minum macam tu. Pasal gelas tak ada. Masa yang Nabi larang tu gelas ada. Tapi kenapa kamu pergi minum langsung daripada qirbah? Kenapa kamu tidak tuang daripada gelas terlebih dahulu? Itu ada juga perbahasan di antara para ulama, dan ada juga yang para ulama menyatakan tujuan yang selebihnya adalah lebih kepada adab. Lebih kepada adab lah. Kalau kita minum terus macam ni kan, kuranglah sikit nampak, ambil teko terus gitu, kuranglah sikit nampak adab dia, berbanding kalau kita minum macam ni kan. Tok rumah mai dia buat, "Ji, minum ji. Air ni air cincau saya buat ni dalam jug besar ni. Oh, saya tak boleh tolak ni. Pergi ambil jug tu, gedung. Wih, biar betul ni." Dia kata, "Saya sebab sayang Kak Haji, saya minum macam ni." Jadi itu nampaklah kurang adabnya.
Walaupun sebenarnya kita nak tunjukkan kita berterima kasih pada tuan rumah yang sediakan minuman itu kepada kita. Okay, baik, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.